Babun fi karahiyatit talaq. Bab tentang makruhnya talak, tidak disenanginya talak. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Muharib, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah lebih dibencinya daripada talak. Tidak ada sesuatu yang Allah halalkan tetapi dibencinya lebih daripada talak. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala ialah talak, perceraian. Bab tentang talak sunnah. Orang panggil juga talak sunni. Ini talak sesuai dengan sunnah Nabi SAW yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, meriwayatkan daripada Nafi', daripada Abdullah bin Umar bahawa beliau, yakni Abdullah bin Umar, telah menceraikan isterinya ketika dia sedang berhaid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suruh dia rujuk. Suruh dia, yakni Abdullah bin Umar, dia kata kepada Umar, ayah kepada Ibnu Umar tu, suruh dia biar dia rujuk dan menahannya, memegangnya terus sehingga dia suci, yakni isterinya itu suci, kemudian berhaid, kemudian suci pula. Selepas itu kalau dia nak terus pegang boleh, atau dia nak ceraikan boleh diceraikannya sebelum dia menyentuh isteri, yakni menyetubuhi isterinya. Dalam masa suci itu dia tidak setubuhi isterinya. Itulah iddah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya diceraikan isteri-isteri padanya. Itulah masa di mana Allah memerintahkan supaya dicerai isteri-isteri itu. Itulah masanya. Kemudian dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Nafi' bahawa Ibnu Umar telah menceraikan isterinya ketika dia berhaid dengan satu talak, dengan telah menceraikan isterinya, gitu, telah betul-betul telah menceraikan isterinya. Sama makna hadisnya dengan hadis Malik yang tersebut sebelum ini, cuma dia ada sebut talaqa imra'atan lahu wa hiya haid tatliqatan. Ada sebut gitu, tatliqatan, itu bezanya. Tegas sungguh lah maksudnya. Dengan sanadnya lepas tu riwayat daripada Ibnu Umar lagi, riwayat daripada Salim daripada ayahnya Ibnu Umar bahawa ayahnya Ibnu Umar tu telah menceraikan isterinya ketika datang bulan atas pemari kota. Lalu Umar menyebutkan perkara itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suruh dia rujuk kepada isterinya itu. Kemudian dia boleh menceraikannya apabila isterinya itu telah suci
atau ketika isterinya itu hamil. Katakanlah isterinya itu hamil, dia boleh ceraikan masa itu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Salim bin Abdullah, daripada ayahnya, bahawa ayahnya, yakni Abdullah, telah menceraikan isterinya ketika mari kota. Umar pun sebut perkara itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik marah. Lepas tu dia kata, suruh dia rujuk. Lepas tu dia boleh pegang, dia boleh terus memegang isterinya itu sehingga dia peganglah terus isteri dia tu sehingga dia suci, kemudian mari kota, kemudian suci. Lepas pada tu kalau dia nak cerai pun boleh lah, dalam keadaan suci itu, sebelum dia menyentuhnya, yakni sebelum dia menyetubuhinya. Itulah talak pada masa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Sirin. Dia meriwayatkan daripada Yunus bin Jubair. Dia tanya Ibnu Umar, katanya, berapakah berapa cerai? Engkau cerai berapa isteri kamu itu? Dia kata satu. Yang ini tolak satu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Yunus bin Jubair lagi. Dia kata, saya tanya Abdullah bin Umar, katanya, saya kata, seseorang menceraikan isterinya ketika dia berhaid. Dia nak tanya tu lah, apa hukumnya, lagu mana cara? Ibnu Umar jawab, kamu kenal Abdullah bin Umar? Saya jawab, saya kata kenal. Duduk depan tu mana saja ni. Jenanya. Dia kata, Abdullah bin Umar kata, Abdullah bin Umar ni, dia cerai bini dia ketika bini dia mai kota. Umar pun pergi jumpa dengan Nabi SAW dan tanya baginda. Nabi SAW bersabda, suruh dia rujuk. Lepas tu dia cerai fi qubuli iddatiha, pada ketika masa dia, pada masa iddah dia, pada masa iddah dia. Ini iddah untuk talak, iddah untuk cerai tu. Iddah tu mana masa lah, masa untuk cerai. Kata perawi, saya pun kata, fayu'taddu biha, jadi dikiralah dengan cerai tu. Dikirakah dengan cerai tu? Dah. Dia kata, dah tu. Bagaimana kalau dia tu lemah dan dia bersikap bodoh? Dia kata. Lepas tu dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Aiman Maula Urwah. Dia bertanya Ibnu Umar. Ketika itu Abu Zubair mendengar cerita tu, dialog tu. Kata dia, apa katamu tentang seorang lelaki yang menceraikan isterinya dalam keadaan isterinya itu mari kota? Jawab Ibnu Umar, Abdullah bin Umar telah menceraikan isterinya ketika isterinya berhaid semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar pun tanya Rasulullah. Dia kata Abdullah bin Umar ni telah cerai bini dia ketika bini dia ni mai kota. Abdullah kata, faraddaha alayya, Nabi SAW mengembalikannya kepadaku, dan beliau tidak kira apa-apa pun, tidak berpendapat jadi pun. Waqala, dan Nabi SAW bersabda, bila dia suci, bolehlah dia cerai, ataupun dia nak terus pegang, yang ini tidak nak cerai. Kata Ibnu Umar, Nabi SAW baca, ya ayyuhan nabi, wahai Nabi, kalau kamu nak menceraikan isteri-isteri kamu dan umat kamu, maksudnya, fatalliquhunna fi qubuli iddatihinna,
ceraikanlah mereka di permulaan masa mencerai mereka. Di permulaan masa mencerai mereka, yakni apabila dia suci daripada haid. Apabila dia suci daripada haid. Abu Daud berkata, hadis ini diriwayatkan daripada Ibnu Umar oleh Yunus bin Jubair, Anas bin Sirin, Sa'id bin Jubair, Zaid bin Aslam, Abu Zubair dan Mansur daripada Abi Wa'il. Makna hadis mereka kesemuanya ialah Nabi SAW menyuruhnya supaya merujuk isterinya itu sehingga dia suci. Kemudian kalau dia nak cerai, bolehlah, ataupun dia nak terus pegang. Demikian juga hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdul Rahman daripada Salim daripada Ibnu Umar. Adapun riwayat Zuhri daripada Salim dan Nafi' daripada Ibnu Umar bahawa Nabi SAW menyuruhnya merujuk isterinya itu sehingga dia suci, kemudian berhaid pula, kemudian dia suci pula, kemudian kalau dia nak cerai, bolehlah, ataupun dia tidak nak cerai, bahkan dia nak pegang, tu boleh juga. Diriwayatkan daripada Atha al-Khurasani daripada Hasan daripada Ibnu Umar, sama seperti makna riwayat Nafi' dan Zuhri tadi. Hadis-hadis kesemuanya bercanggah dengan apa yang dikatakan oleh Abu Zubair di dalam riwayatnya itu. Itu bercanggah. Itulah. Jadi sebenarnya kita baca saat ni panjang-panjang pun dua bab je. Dua bab je. Bab yang pertama tentang tidak disenanginya, tidak moleknya cerai tu, orang panggil cerai tu. Tidak moleknya, tidak disenanginya atau makruhnya cerai, perceraian itu. Di sini karahiyah ni dipakai dengan makna makruh, dengan makna tidak disenangi, tidak disukai. Ada kalanya dalam kitab-kitab hadis ni karahiyah dengan makna haram, dengan makna haram. Boleh juga kita nak terjemuh di sini, kita nak kata haram, mana dalam keadaan tertentu, dalam keadaan tertentu. Boleh. Jadi karahiyah kita pakai dengan makna haramnya perceraian, yang ni dalam keadaan tertentu, bukan dalam semua keadaan. Sebab cerai tu Allah SWT sendiri yang benarkan, yang menghalalkan. Jadi bila halal, berapa pula haram pula. Jadi hadis yang mula-mula kita baca saat ni, hadis itu mursal hak mula-mula. Sebab Muharib bin Dithar dia bukan sahabat. Tu dia kata Rasulullah SAW bersabda. Tentu dah dia dah, kalau tidak sahabat dia tak dengar secara langsung daripada Rasulullah SAW. Jadi daripada mesti ada siapa-siapa dia ambil tu. Siapa-siapa yang antara dia dengan Rasulullah tu mesti ada seseorang. Jadi hak seseorang tu boleh jadi sahabat, boleh jadi tidak sahabat. Kalau sahabat tak apalah. Tapi berdasarkan riwayat hak kemudian, hak selepas ni, hak yang kedua tu, di situ dia sebut Muharib bin Dithar tu ambil daripada Ibnu Umar. Jadi jelas mana ada situ. Maknanya riwayat hak yang kedua tu riwayat mausul, riwayat yang bersambung sanadnya, bukan mursal, bukan putus di situ. Jadi benda yang sama tapi lafaz dia berbeza lah sikit. Lafaz dia tu beza sikit. Kalau hak yang pertama tu mursal. Bila mursal, hak lagu ni salah satu tanda ataupun alamat hadis dhaif. Hadis dhaif. Setengah-setengah ulama mengatakan walaupun hak ni mursal, tapi dengan mengambil kira hak lagi, hak yang kedua ni juga daripada dia.
hak tu tidak mursal, ada sebut sahabat, jadi tidak putus sanadnya, maka dia tidak dhaif. Dia tidak dhaif. Bahkan hadis yang sahih boleh pakai. Walau bagaimanapun, kebanyakan ulama mengatakan hak mursal itu yang sahih. Hak mursal itu yang sahih. Adapun hak mausul itu tidak sahih. Jadi ada beza pendapat ulama lah tentang menghukum hadis ini. Hak bersambung sanad dia tu pun walaupun bersambung nampak comel, lebih comel hak tu. Tetapi hak tu tidak kemah. Hak kemahnya hak mursal, lebih kemah. Kalau kemah-kemah pun hak mursal ni tak boleh pergi muka putus sanad. Jadi mengikut ulama-ulama itu, kedua-duanya tidak sahih lah. Kedua-duanya tidak sahih lah. Kemudian kalau tengok dari sudut makna dia tu, dari sudut makna dia tu lah, di situ nampak tidak sesuai. Kita nak kata tidak disukai oleh Allah. Sebab apa? Kalau dia sudah halalkan, apa pula dia tidak suka pula? Dan bukan dalam semua keadaan tu cerai tu tidak molek. Ada kalanya cerai tu molek. Dalam keadaan hak molek lagu tu kena murka juga, kena marah juga kah? Dibenci oleh Allah juga kah? Dalam keadaan lagu tu, itu timbul persoalan. Sebab itulah sifat adil dhaif, dia lagu itulah dia ada. Kalau kita uji, nampak kelemahan dia. Nampak kelemahan dia. Tetapi bagi orang yang terima kata haknya sahih, dia kira hak kebanyakannya perceraian ini akibat dia tidak molek. Didorong oleh keadaan yang tidak molek lah. Sebab itu dikatakan dibenci. Bukan ambil kira setiap perceraian itu mana tidak molek dah. Ambil kira kebanyakan. Ambil kira kebanyakan. Itulah cara nak pakai. Belum nak pakai juga gitu. Jadi dia kata kepada dia, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah lebih dibenci olehnya, lebih tidak disukainya daripada perceraian. Inilah salah satu benda hak halal, tapi halal pun saya tidak suka. Boleh duduk sekali halal dengan tidak suka. Halal, bila-bila halal tu makruh. Boleh. Boleh. Sebab orang kita makan budu lah, makan wapta ke apa tu, halal ke haram? Halal. Lepas tu halal gitu saja. Halal berserta makruh. Jadi makna makruh tu boleh duduk sekali dengan halal. Boleh duduk sekali dengan halal. Tidak kata kalau halal kak mana tidak makruh, harus gitu saja. Tidak. Sebab masuk dalam halal tu dia luah makna dia. Luah. Bukan maksud halal tu makna dengan makna harus, sama je. Kita nak buat dengan tak buat serupa. Bukan hal lagu tu sini ni. Bahkan halal dengan makna disyariatkan. Dalam syariat ada. Dibolehkan. Walaupun di sisi Allahnya tidak dipandang molek. Misalnya yang disebut dalam kitab Badlul Majhud ke apa ni, semaya di rumah tanpa uzur boleh, halal, sah. Tapi adakah disukai? Molek? Lebih molek? Sunat? Ada. Supaya juga dengan semaya di tanah yang dirampas. Tanah orang kita ambil kita. Supaya lagu tu juga. Semaya tu sah, halal, boleh semaya. Tapi adakah semaya itu disenangi, disukai? Tak. Seperti berjual beli pada waktu semaya hari Jumaat. Semaya jual beli itu sah ke tidak? Halal ke tidak? Halal. Tapi molek ke? Tak molek. Tak molek. Makan dan minum dalam masjid, kata dia, kepada orang yang bukan beriktikaf, dan seumpamanya. Makan dan minum boleh? Boleh.
Tapi molek kau. Situ molek kau, lebih molek daripada luar kau. Dengan arti kalau makan dalam masjid ni boleh pahala pula, lebih daripada luar. Ada. Oleh kerana perceraian itu termasuk salah satu daripada perkara yang paling disukai oleh syaitan. Dengan sebab itulah ia merupakan perkara yang paling dibenci oleh Allah. Sebab akibat dia tu, syaitan apa yang dia suka. Akibat daripada perceraian tu banyaklah berlakunya. Kesusahan, keburukan, banyak benda lah berlakunya. Dari segi bini tu sendiri, dari segi suami juga, dari segi anak-anak, apa semua, banyak orang tak molek. Jadi syaitan suka benar lah kalau keadaan tak molek tu berlaku. Sebab itu Allah SWT tidak suka tadi. Tapi oleh kerana ia satu keperluan sebenarnya, dalam keadaan-keadaan tertentu tak boleh pergi. Kalau tak ada cerah, supaya dalam setengah-setengah agama lain tak ada cerah, akhirnya dia akan cerah juga. Tak boleh pergi, menyeksa orang saja. Menyeksa orang. Jadi adalah jalan keluar. Jadi menikah bukan untuk cerah, tidak dengan maksud tu. Cerah dia tak ada arah, tak boleh pergi dah, kira-kira tak ada baik dah, tak ada orang molek dah. Tidak semestinya kalau seseorang tu gagal dalam satu perkahwinan dia dengan seseorang perempuan, mana dia akan gagal sama-sama. Tak mesti. Boleh jadi dia tidak sesuai dengan hal tu, tidak sesuai. Jadi molek lah pisah. Pisah tu ada kalanya molek. Jadi sebab kita kata tadi, nak kata paling tidak disukai oleh Allah SWT dalam semua keadaan kau, setiap perceraian tu gitu ke? Tak juga. Bahkan ada kalanya setengah-setengah perceraian tu baik, boleh. Kalau tidak, Nabi tidak suruh lah cerah. Suruh cerah, biar dia cerah. Takkan Nabi nak suruh benda hak makruh? Ada. Bukan Nabi kita saja, Nabi Ibrahim ada suruh anak dia cerah bini dia. Ada. Mana ada kalanya cerah tu boleh. Jadi kalau kita nak, sebab itulah ulama pertikaikan hak ni. Hak ni dipertikaikan. Ada orang kata sahih, tapi ramai juga yang kata tidak sahih. Itulah sebabnya, antara sebab dari segi makna dia. Jadi menampakkan seseorangnya cerah ni dalam semua keadaan dibenci oleh Allah. Dan kalau dibenci oleh Allah, berapa yang Nabi suruh cerah? Berapa orang dia suruh cerah? Dia suruh cerah. Jadi ini menunjukkan tidak semua. Ada keadaan-keadaan tertentu, keadaan tertentu yang molek-molek tu, dengan sebab cerah jadi tak molek. Tak ada sebab-sebab dah sabar. Dari segi agama molek berlaku dah cerah. Tu tak molek. Tapi kalau tidak sesuai, tak semakan kata hidup tu, tak suka juga. Alik tu alik ni pun tak suka juga. Jadi dalam keadaan tu, cerah tu molek. Cerah molek. Tidak semestinya cerah tak molek. Jangan kita kata cerah tak molek. Cerah tu kat mana-mana pun tak molek. Sebab kalau nak pegang dengan hadis ni, tak kemah. Tak kemah. Boleh jadi bila dia cerah, dia boleh nikah dengan orang lain, nikah molek-molek pun. Hak lelaki pun dia jumpa dengan perempuan yang sesuai dengan dia. Hak perempuan pun jumpa dengan lelaki yang sesuai dengan dia. Jadi bahagialah. Berapa ramai hak lagu tu. Jangan kita putus asa. Jangan kata kalau cerah tak ada harapan dah, tak ada dah lah. Ada, tidak gitu. Silap tu kalau tu. Berapa ramai orang yang perkahwinan kemudian itu lebih bahagia kepada dia. Berapa ramai. Lepas tu yang dimaksudkan dengan halal di sini, yang ini sesuatu yang tidak mesti ditinggalkan. Itu maksud halal tu. Termasuklah hak harus, hak wajib, hak sunnah, hak makruh, termasuk berlaku. Boleh jadi berlaku. Termasuk dalam hak halal. Perkara halal yang diharamkan, yang paling tidak disukai oleh Allah ialah cerah. Perkara halal. Halal tu boleh termasuk berlaku dalam tu. Termasuk apa dia?
termasuk hak harus, hak wajib, hak sunat, boleh termasuk. Tu kalau hak lagu tu baru betul. Jadi maksud halal itu yang ni sesuatu yang tidak mesti ditinggalkan. Itu halal. Ada juga ulama mengatakan halal tu dari sudut halal li dzati. Dari segi talak tu sendiri memang halal, tak ada makruh, tak ada apa. Ia jadi tidak disenangi oleh Allah, dibenci oleh Allah tu sebab akibat dia melihat kepada sudut-sudut yang berkaitan dengannya. Hak tu yang jadi makruh ataupun jadi dibenci oleh Allah SWT. Jadi ini bukan berlaku dalam semua keadaan. Bukan berlaku dalam semua keadaan. Maknanya hak kita kata hak halal ni ada kala termasuk wajib. Wajib lagu mana? Dah kalau sahabat tu Nabi SAW suruh dia royak ke anak dia biar cerai bini dia. Nabi ada royak kepada Abu Bakar suruh cerai, suruh anak dia cerai bini dia. Kalau lagu tu sudah wajib sebab Nabi suruh. Halal juga. Dah wajib apa ni Tuhan benci pula. Tak boleh berlaku gitu. Sebab tu kena takwil, kena takwil lah. Tak boleh pakai mengikut zahirnya, tak boleh. Walau bagaimanapun kena ingatlah benda ni jalan keluar, bukan nak buat sahih, nak main-main, tidak. Apa ni nak terang-terang, tak boleh. Tapi kalau terpaksa boleh. Ini jalan keluar. Jalan keluar. Macam setengah-setengah agama tu dia tak ada cerah. Tapi pada hakikatnya dalam kenyataannya macam agama Kristian, agama Hindu, agama tu dia tak ada cerah asalnya. Tapi berubah-ubah. Jadi boleh juga cerah. Susuknya lebih pada Islam pula boleh cerah. Bini boleh cerah tok lelaki boleh cerah bini. Lebih pada orang Islam. Itulah akibatnya. Mana tolak hak asal tu, hak Islam buat tu molek dah. Cerah boleh, dan cerah hanya satu pihak saja, supaya tidak berlaku mudahlah berlaku, iaitu suami saja. Suami saja yang boleh, bini tak boleh. Bini tak boleh. Tapi kalau macam orang barat sekarang ni, dia boleh berlaku, walaupun dia mendakwa dia Kristian, mengikut asal ajaran agama Kristian ni tak boleh. Cerah, ada cerah mati. Cerah mati. Kita tidak begitu. Bahkan dalam Quran ada sebut fatalliquhunna li'iddatihinna. Idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Ada sebut cerailah mereka. Mana ada Tuhan suruh cerai. Sebagai jalan keluarlah. At-talaqu marratan. Cerai tu boleh 2 kali ya. Hak boleh rujuk maksudnya. Hak yang ketiga tu tak boleh rujuk dah. Jadi ada sebut hukum tu cerai. Jadi hak ni semua ni sebagai jalan keluar. Bukan nak main nak gorang start daripada awal lagi menikah tu niat dah nak cerai. Dengan sebab itulah disyariatkan mas kahwin ke apa, dan hak kena bagi mas kahwin tu orang lelaki. Sebab apa? Kalau dia nak main sungguh, terutamanya kalau mas kahwin tu banyak, tak boleh main habis piti lagu tu. Tak boleh buat gorang cerai ke tu. Boleh piti kau kan. Sebab itulah dia akan fikir aku nak cerai. Tu hak syariat Islam buat. Satu mas kahwin banyak dah bagi. Saja kalau cerai. Dari segi piti. Lepas tu apa yang disyariatkan? Ada walimatul urus. Baik wah kita kata jamuan berkenalan hak tu, hak ni mari keluarga ni mari. Dia tidak mudah kalau lagu tu nak cerai. Jadi mikir malu kau tu, kau malu kau ni, kau tak pernah sabar. Dia macam mari gitu. Sebab tu perceraian ni mudah berlaku kalau perkahwinan tu berlaku sendiri ya, tanpa sokongan keluarga ke apa, mudah. Dengan ada hak sani tu dia payah, dia malu, banyak perkara halangan dia. Banyak perkara. Sebab tu disyariatkan begitu. Moleklah. Yang kedua, hadis daripada Muharib bin Dithar tadi juga, yang ambil daripada Ibnu Umar. Tadi tak ada sebut sahabat. Daripada Nabi SAW baginda bersabda, abghadul halal ila Allah at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci, tidak disukai oleh Allah
ialah perceraian. Hak tu paling tidak suka. Benda halal tapi paling tidak suka. Mana dia tidak menggalakkan lah. Tidak menggalakkan apa ni, perceraian itu. Dan kalau kita perhati dari segi hukum cerai ni, dia tak boleh gurau. Supaya nikah juga, supaya memerdekakan hamba, cerai tak boleh. Gurau apa dia jadi? Mana tak boleh? Mana kena beringat benar lah. Tak boleh sebut perkataan tu. Supaya apa? Supaya kita kata melitah dalam mimpi pun tidak. Nak boleh jadi gitu. Sebab apa? Kalau gurau apa jadi juga. Jadi tak boleh main-main. Kena jaga molek. Tu. Abghadul halal ila Allah at-talaq. Hadis ini ada juga dalam kitab-kitab lain seperti Ibnu Majah dan lain-lain ada. Dalam kitab apa nama ni, Badrul Majhud ni, dia kata Hafiz Ibn Hajar dalam Talkhisul Habir, dia kata hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi secara mursal. Tidak ada tersebut di dalamnya Ibnu Umar itu. Dan Abu Hatim Daraqutni dalam kitab Ilal, dia mentarjihkan hak mursal. Jadi hak mursal itu lebih betul, lebih tepat lagi. Jadi ke mana-mana pun kalau tepat pun, kalau kata sanak dia molek pun, dia dhaif juga. Pasal apa putus? Mengikut demon ni. Mengikut demon ni. Tetapi hak mausul ni diriwayatkan oleh Hakim. Dia sebut secara mausul, seperti hak bawah ni lah. Muharib bin Dithar ambil daripada Ibnu Umar, dan dia kata, Hakim kata hadis ini sahih, Bukhari dan Muslim tidak mengemukakannya, dan Zahabi bersetuju dengannya, dengan Hakim. Dia setuju. Dan dia kata dia, qultu ala syarti Muslim. Hak ni menepati syarat Muslim, tidak menepati syarat Bukhari, tapi syarat Muslim. Tinggi jugalah. Maknanya bagi dia sahih. Jadi hak Hakim kata tu betul lah. Sebab tu kita kata saat ni dia ada khilaf. Ada hak kata ada hak kata sahih. Jadi kalau kita terima hak kata sahih tu, makna dalam keadaan saja-sajalah suka-suka, ataupun tak kena tepat dia nak cerai, hak tu lah hak tu saya benci. Tapi kalau memang kena dah, memang sepatutnya cerai, itu tidak bijaksana kalau tidak cerai. Tidak bijaksana. Ada kalanya kita jangan ingat kalau cerai tu betul lah, kalau cerai tu betul, jangan ingat kalau cerai ni mana akibat dia tak molek saja. Jangan ingat gitu. Tidak satu pihak lah, kedua-dua pihak tu ada kalanya baik, ada kalanya selepas cerai tu dia baik semula tu, dia rojok semula tu, baik semula tu, dia jadi lebih mesra. Ada kalanya lebih beringat, lebih berhati-hati, lebih jaga satu sama lain. Tu kalau hak rojok. Kalau tak ada rojok pun, katakanlah dia cerai, lepas tu habis header, nikah semula dengan mas kahwin lain, dengan gapo semua syarat lain semula. Gitu juga. Jadi perceraian tidak semestinya membawa hasil yang tidak baik. Kena ingat tu. Tapi bukanlah sesuatu yang digalakkan sangat. Kita nak alak orang biar cerai, tak boleh nak kata. Tu atas kebijaksanaan kita lah. Kadang-kadang kerana tidak bijaksana, seseorang itu menanggung susah sampai ke akhir hayat. Ada juga orang kadang-kadang dia tak sah cerai, terutamanya orang perempuan. Dia tak sah cerai. Pasal apa? Nak bui ada nama tok lelaki, nak bui ada nama dia tok lelakinya tak pakai sikit abu. Susah. Kalau budak-budak tanya ayah duduk mana, tak ada. Sekurang-kurangnya ada. Biarlah ada pun ada jadi contoh yang tidak baik kepada anak-anak pun. Lepas tu kau bertambah anak, lepas 2, 3, lepas 3, 4, banyak. Kalau dia cerai ajak dulu lah orang ni, kadang-kadang perangai payah nak ubah.
Payah nak. Yalah, lelaki perempuan, dua jenis yang berbeza, tak aja kena, apalagi tak aja kena. Kalau kena pun nak kena setakat mana kah? Manusia ni payah nak kena habis. Kita masing-masing, hak perempuan sama perempuan, hak lelaki sama lelaki. Kalau saya apa, ia kena sungguh. Kita boleh agak ni, kalau hak lagu ni payah nak kekal ni, kalau nikah lagu perangai lagu ni kita boleh agak. Dan kalau kita hanya umur sama-sama tengok, boleh tengok payah orang nak boleh terima dengan perangai lagu ni, tabiat lagu ni. Kadang-kadang kita berasa bukan senang nak cari orang yang boleh terima tabiat lagu ni. Tabiat buah besar, jemu sebenarnya. Tabiat kacak kuasa ikut lepas menjemu kan. Tabiat malah kerja banyak lagu ni. Tabiat ni kadang-kadang sampai ke akhir hayat. Kalau lah cerai mula-mula ketika anak seorang sesat, tak ada lah sakit kepala. Tapi dia tidak pilih jalan tu. Dia nampak cerai ni tak molek saja. Kita kena tengok hukum Allah SWT ni dari semua sudut. Jangan tengok tak molek saja. Tengok molek dia kata supaya lain-lain lah. Supaya misalnya nikah ramai, poligami, jangan tengok sudut tak molek tu saja. Jangan tengok gitu. Apabila Allah SWT syariatkan, adalah tu benda ni, adalah tu. Setengah-setengah tu memang patut benar, memang patut benar. Tak cerah tu tak molek. Pasal apa tak cerah tu sepanjang hayat, sepanjang hayat. Kadang-kadang orang perempuan dia merasa tak ada pergantungan. Pasal apa dia pula nak boleh nak kita hak lebih baik daripada tu. Situ kita kelemahan manusia. Kelemahan manusia. Dia tidak tahu berapa ramai. Cuba tengok dengan mata kepala sendiri, tengok berapa ramai orang tu lebih bahagia, lebih baik dia nikah kemudian. Dia nikah dengan janda. Hak tu nikah dengan orang kematian isteri dia ke, ataupun dia cerai ada ke. Jangan pandang orang hak cerai ni maknanya tak molek saja. Baik lelaki, baik perempuan. Memanglah kena kaji, buat kajian tak apa, selidik tu, tapi tidak semestinya tidak molek. Ia jadi tidak molek tu pasal tidak sesuai. Tu bendanya yang kita kena fikir. Benda ni payah sebenarnya, kecek mudah. Nak buat tu payah. Pasal apa? Perlu kepada kebijaksanaan, perlu kepada keberanian, perlu kepada keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak yakin Tuhan bui. Kalau kita molek, kita niat molek, Tuhan akan bui hak baik, insya-Allah. Tapi tidak mesti juga. Kadang-kadang Tuhan nak uji kita lagi, nak uji lagi apa mati. Susah. Ada nak keputusan tu payah. Jadi dia kata tak molek pun sekarang ni ramai lagi orang lain hak tak molek. Situ susah nak keputusan tu. Dengan sebab itu terpulang kepada masing-masing lah. Terpulang kepada masing-masing. Setengah orang dia dengar buat orang tua. Orang tua tu betul sungguh, memang orang cerdik sungguh, betul. Jadi dia turut tu. Setengah-setengah tu dia tak turut orang tua, ataupun sahabat rapat dengan dia kau hak bijak, dia tak turut. Akhir dia menyesal. Jadi benda ni tak boleh nak tentulah, tak boleh nak tentu. Sebab itulah kena bijak. Kena bijak dulu lagi. Hak bijak pun sahabat-sahabat sendiri pun banyak juga cerah. Tidak kata kalau benda tu tak molek langsung, sahabat ramai juga cerah. Boleh katakan ada sajalah. Sayyidina Abu Bakar pun ada cerah, Sayyidina Umar pun ada. Tok Wali saja tu lebih pada Tok Wali ni tu. Sebab tu kita kata tidak semestinya kata cerah tu tidak molek. Tak boleh letak situ. Walau bagaimanapun tak boleh mudah-mudah lah. Aku nak fikir habis-habis. Cermat molek. Ini sekadar jalan keluar. Lepas tu kita pergi kepada bab baru, bab tentang tolak sunnah. Tolak sunnah. Sunnah ni banyak makna. Satu, sunnah dengan makna syariat Allah SWT. Itu sunnah juga. Sunnah dengan makna
ketetapan hukum alam yang Allah SWT tetapkan. Sunnah juga, ada juga sunnah. Sunnah dengan makna lawan bid'ah, sunnah juga. Sunnah dengan makna hadis, sunnah juga. Hak sini ni, hak bab ni, tolak sunnah ni dia lawan kepada tolak bid'i, tolak bid'ah orang panggil. Sunnah dengan makna lawan bid'ah. Hak Nabi tidak ajar, Nabi tak kenal, tapi dibuat juga. Hak lagu tu. Tapi cerah tu cerah berlaku. Cuma Nabi kenal ke lagu tu? Dia ajar lagu tu ke? Tidak. Tolak sunni lagu mana? Tolak mengikut cara hak Nabi ajar. Tolak cerah, tapi cerah mengikut cara hak dia ajar. Banyaklah hak dia ajarnya. Benda lagu mana nak cerah, setara mana masalahnya, lepas tu masanya. Kena ambil kira belakang. Hak tu hak dia ajar belakang lah. Jadi tolak sunni orang panggil, bukan tolak orang sunni. Hak tidak sunni, hak gapo-gapo dah itu dia tolak lagu lain. Dah serupa je. Dari segi sifat dia tu, sifat perceraian itu sesuai dengan hak Nabi SAW ajar. Umpamanya yang kita baca di sini dalam hadis ni daripada awal sampai akhir kita terjemuh tadi tu, dia cerah pada masa mari kota. Itu tak kena dah. Nabi SAW suruh dia rojak dulu, pegang lepas sampai dia suci. Masa suci itulah, masa suci dan sebelum dia bersetubuh. Tak ada, bukan setuh, maksud setuh situ bersetubuh maksudnya. Bukan setuh gini tak kira. Maksudnya bersetubuh. Bila suci itu dia tidak bersetubuh. Masa tu dia cerah. Itu talak sunni orang panggil. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari ada sebut talak sunni itu apa dia? Talak sunnah, iaitu seseorang menceraikan isterinya dalam keadaan isterinya tu suci, mana tidak dalam keadaan mai kotor, dan dia tidak bersetubuh dalam suci itu dengan isteri dia, dan dia bawakan dua orang saksi. Tidak syarat nak cerai ni kena ada saksi, so jatuh juga talak. Tapi dia dua orang saksi. Dia nak cerai tu, ada dua orang saksi. Memang sengaja dia buat mari ni mu jadi saksi, dan mu dua jadi saksi. Lalu dia lafazkan cerai sekali, jangan perok bertiga saja. Dua dak sekali. Lepas tu kalau nak cerai pula, bukan dalam masa suci tu, hak sekali tu, suci kemudian pula. Hak sekali lagi, suci kemudian pula. Gitu. Itu orang panggil talak sunni. Kalau sekaligus, itu tidak talak sunni. Tidak talak sunni. Kalau siapa-siapa ada kitab ni boleh tengok bawah tu. Dia kata Aini dalam syarah Bukhari, tulis dia kata talak sunni ialah seseorang tu cerai bini dia dalam keadaan suci daripada haid, dan isteri dia tu, bini dia tu tidak diwati, tidak disetubuhi pada ketika suci itu, dan dia kemukakan dua orang saksi pula atas perceraiannya. Jadi mafhumnya ialah kalau seseorang tu hak sebaliknya, mafhum tu makna hak sebaliknya. Kalau seseorang tu cerai bini dia pada ketika bini dia mai kotor, atau dia cerai bini dia pada ketika suci, tapi suci tu dia bersetubuh dengan bini dia, dua. Yang ketiga, atau dia cerai dengan tidak bawa saksi, dua orang, maka perceraian itu orang panggil bid'i, talak bid'i, talak bid'ah lagu tu. Jadi talak sunni dua tiga perkara tadi kena ada. Dua tiga perkara tadi kena ada. Itulah baru orang panggil talak sunni. Hak cara Nabi rayaknya, dia ajarnya. Berapa gitu? Banyaklah hikmat dia, banyaklah sebabnya. Kalau kita perhati, nampak kebijaksanaan dia, nampak comelnya, kemahnya, moleknya.
Sebab tak apalah. Ni dalam kitab kita tengok dalam ni dulu. Ulama berbeza pendapat tentang tolak sunnah. Kata Imam Malik, tolak sunnah ialah seseorang itu cerah bini dia pada ketika suci yang dia tidak sentuh bini dia. Maksudnya tidak setubuhi bini dia dengan satu talak. Satu. Itu tolak sunnah orang panggil. Lepas tu dia biarkan isteri dia tu sampai habis iddah. Dengan dia melihat darah yang pertama mula-mula mari daripada haid yang ketiga dia. Selepas cerai haid yang ketiga dia, habis iddah. Inilah pendapat Laith bin Sa'ad dan Al-Auza'i. Dia kata lagu itulah tolak sunnahnya. Imam Abu Hanifah kata lagu lain pendapat dia. Dia kata tolak hasan ni tu tolak hasan, dia panggil tolak hasan, tolak comel molek. Dia ada lagi pendapat yang lain, iaitu kalau seseorang tu nak cerah, nak tolak 3, lagu mana cara? Iaitu dia cerah pada setiap kali suci tu satu cerah, satu tolak. Dan pada ketika suci dia tidak sentuh bini dia, maknanya tidak setubuh ni. Ni kita kata dia mari kata suci tu dia tak sentuh, dia tak setubuh, dia cerah sah. Lepas tu dia mari kata pula dia suci pula, suci pula sah pula. Lepas tu dia mari kata pula dia suci pula, tak setuh belakang tu, tak setubuh lah maksud. Selepas yang ketiga tu suci tu dia cerah sah pula. Gitu caranya. Kalau nak tolak 3 lagu tu, bukan kau bui sekali aku tolak 3 mu bukan lagu tu. Tu tolak bid'i. Tolak bid'i. Ini pendapat As-Sawri dan Ashhab juga. Al-Marghinani, seorang ahli fiqh mazhab Hanafi ni, dalam kitab Marghinani, kitab Hidayah, kitab fiqh Hanafi ni, kitab besar dia lah. Dia kata talak ni ada 3 macam, 3 jenis mengikut Imam Abu Hanifah: hasan, ahsan dan bid'i. Ada 3. Dia ada 3: hasan, ahsan dan bid'i. Hasan molek, ahsan paling molek, bid'i tak molek. Bid'ah tak molek. Hak ahsan lagu mana? Hak ahsan, talak yang paling molek, iaitu seseorang cerah bini dia yang telah didukhuli, yang telah disetubuhi. Itu maksud madkhul, wahia madkhulun biha. Mana bini ni tak boleh nikah tu, tak ada apa-apa cerah ada. Biarlah siapa maksud nikah asal tu. Mana sekali setubuh kau dulu, biar tentu gitu. Lepas tu talak apa dia? Satu talak. Kalau isteri yang sudah disetubuhi, satu talak pada ketika suci yang dia tidak bersetubuh dengannya. Ketika suci yang dia tidak bersetubuh dengannya. Lepas tu dia biarkan isteri dia tu sehingga habis iddahnya. Mana habis iddah tu sah je talak. Begitu. Itu orang panggil talak ahsan. Hasan, talak hasan lagu mana? Iaitu talak sunnah juga. Iaitu seseorang cerah bini dia yang sudah disetubuhi 3 cerah. Boleh juga tak lagu ni. 3 talak. Tapi pada 3 kali suci. Bukan dalam 1 kali suci tu 3. Kata aku cerah talak 3 mu, tak juga. Aku talakmu sekali dalam masa suci. Esok aku talakmu sekali pula. 2. Dalam suci yang sama, masa suci yang sama tu 3. Tu dah. Tu bid'i. Kalau talak sunni ni lagu mana? Kalau nak talak 3. Kalau nak talak 3 masa suci ni sekali. Lepas tu bagi kota suci pula
sekali pula. Gitu. Lepas tu main kotor. Suci pula sekali. Gitu caranya. Bid'i lagu mana talak bid'i? Iaitu seseorang tu talak 3 dengan satu perkataan. Aku cerai kamu, talak 3. Itu satu perkataan tu, lagu tu lah. Ataupun 3 kali tolak dalam suci yang sama, sekali suci yang sama. Itu tolak bid'i. Kalau dia buat juga lagu tu, berlaku tolak tu terjadi, berlaku juga waqa'at talaq wa kana 'asiyan, tapi dia melakukan maksiat, dosa. Orang yang melakukan lagu tu dosa. Jadi juga ini yang tersebut di dalam kitab Hidayah. Kata Syekh Khalil Ahmad ni, dia kata begitu juga kalau seseorang tu cerai bini dia pada ketika bini dia mari kotor. Ni pun talak bid'i juga. Talak bid'i juga. Ni semua terima ni. Ni semua mazhab terima. Kalau cerai pada masa mari kotor tu talak bid'i. Sebab apa? Dia bercanggah dengan hadis Nabi suruh rojok. Tak boleh lagu tu. Tak boleh, dia tak boleh. Dia nak ajar sunnah dia lah. Lagu mana? Jadi dari segi sifat dia ni, talak ni, cerai ni terbahagi kepada 2, iaitu talak sunnah dan talak bid'ah. Talak sunnah terbahagi kepada 2 pula. Dia bahagi pula, terbahagi kepada 2 pula. Satunya merujuk kepada waktu, satu lagi merujuk kepada bilangan. Dan tiap-tiap satu daripadanya itu terbahagi kepada 2 pula. Hasan dan ahsan. Dia bagi pula. Gitu. Jadi banyaklah pecahan dia tu sini. Kalau kita nak baca ni panjang. Dan kita tak boleh tahu masing-masing daripada bentuk-bentuk perceraian itu, melainkan kita kena tahu perempuan tu jenis mana dulu. Itu pekoh dah lah. Dia masuk pekoh dah tu. Jenis mana dulu. Jadi perempuan tu pada dasarnya dibahagi kepada 2. Perempuan merdeka, perempuan hamba. Lepas tu hak merdeka ke hamba dia terbagi kepada 2 pula. Terbagi kepada 2 apa dia? Hak mari kota dan hak mengandung. Dia tak serupa tu hukum, tak serupa tu. Hak tidak mari hak tidak mengandung, hak mari kota tu dia terbagi kepada 2 pula. Dia terbagi kepada 2 pula. Jadi kalau kita buat rajah apa? Hak tu dia terbagi kepada 2 pula. Lagu mana? Hak ada quru dia. Quru. Yang ni edah dia berdasarkan quru. Yang ni berdasarkan suci. Mana dia mari haid lah. Perempuan tu masih berhaid ataupun ada haid. So lagi perempuan yang dikira berdasarkan bulan. Salah kata ashur, 3 bulan edah dia. 3 bulan. Hak ni perempuan hak tidak mari kotor, dia putus haid ke, ataupun dia dibuat ni rahim ke dan sebagainya, mana dia tak mari kotor. Hak tu 3 bulan. Jadi edah dia hanya 3 bulan. Jadi ini pembahagian dia tu panjang lah. Tak apalah. Dia banyak lagi perbincangannya. Tak apa. Jadi ceritanya Malik beriwayatkan daripada Nafi', daripada Abdullah bin Umar, bahawa Ibnu Umar ni dia cerai bini dia. Dia cerai bini dia. Bini dia tu hak mana? Bini dia tu bini hak mana? Sebabnya maklum sahabat-sahabat ni zaman dulu kata dia masyarakat Arab. Dia berkait dengan masyarakat, kata dia berkait dengan kefahaman agama, kata dia capu-capu lah. Dia jarang, boleh dikatakan hampir kita tidak akan dapati seorang sahabat tu mana nikah seorang. Nikah ramah saja. Gitu zaman tu.
Dia banyak sebab lah, sebab kita kata saat ni lah, banyak faktor. Kalau tidak menikah ramai pun dia ada hamba saya masa tu. Dia ada hamba saya. Jadi dari segi perhubungan dengan orang perempuan tu, mana bukan seorang perempuan. Payah kita nak cari seorang sahabat yang menikah seorang. Kalau hak kata sahabat yang menikah dengan anak Nabi, setengah-setengah ulama kata hak mana menikah dengan anak Nabi dia tak boleh poligami, dia tak boleh nikah dengan orang lain, mengikut satu pendapat. Tapi semuanya terima. Dalam masa dengan anak Nabi tu pun dia boleh ada hamba saya. Hamba saya boleh. Dia boleh ada anak, dia boleh bergaul dengan hamba dia tu, dia boleh seperti isteri, cuma tidak isteri, hamba saya. Hak tu tentu ada. Sayyidina Uthman kalau dia menikah dengan anak Nabi, dia tak ada hamba saya. Ada, cuma tak ada bini. Bini nombor 2, nombor 3, itu tak ada. Tapi pendapat yang mengatakan sahabat yang menikah dengan anak Nabi ni tak boleh menikah lebih daripada satu, itu pendapat, ya memang ada lah pendapat, tapi tak kemah hak tu. Ada pihak yang bantah, yang kata tak ada ketentuan lagu tu. Cuma hak tidak berlaku tu soal lain. Kalau memang tak boleh, apa ya Sayyidina Ali nak menikah tu dengan anak Abu Jahal? Dan Nabi SAW dia tidak setuju, dia tidak kata tak boleh atas dasar tak boleh, dia sebut kerana lain, sebab lain. Kalau kerana tak boleh, dia sebut dah lah, tak boleh lah. Kalau menikah dengan anak Nabi tak boleh, dia poligami, tak ada sebut. Jadi pendapat hak kata orang yang menikah dengan anak Nabi tu pun dia terhad dengan satu, dah, itu tidak tepat. Tidak tepat. Orang hak kata begitu pun semua terima juga bahawa boleh dia memiliki hamba sahaya. Dan bukan milik saja, dia boleh buat bergaul sebagai isteri. Begitu. Dapat anak ke apa? Dapat anak. Itu memang. Jadi bin Umar ni hak dia cerah tu hak mana? Ni kan Abdullah bin Umar, Hafsah. Tu seibu sebapa. Ubaidullah bin Umar, dan ramai lagi anak tu. Hak lain-lain lagi, mak lain. Ada mak tu hamba saya kalau kita baca dalam sejarah dia. Ada mak tu orang merdeka. Ada mak tu dicerai, ada kemudiannya tidak dicerai. Adalah sejarah kalau kita tengok sejarah dia. Macam hak ni, hak dia cerai ni mengikut Imam Nawawi dalam kitab dia Tahdzibul Asma' was Sifat. Dia kata namanya Aminah binti Ghifar. Dalam riwayat Ibnu Lahiyah ada sanad yang ada Ibnu Lahiyah, dia kata Ibnu Umar cerai bini dia hak nama Aminah binti Ammar. Tapi hak ni tak kuat. Hak lebih kuatnya hak yang pertama tadi, iaitu Aminah binti Ghifar. Hak ni, hak berkenaan ni, hak kita duduk bincang ni, hak dia kata cerai bini dia ni, hak ni. Dalam Musnad Ahmad ada sebut riwayat daripada Laith, daripada Nafi' bahawa Abdullah bin Umar cerai bini dia ketika mari kota. Kata Umar, wahai Rasulullah, Abdullah bin Umar cerai bini dia Nawar. Hak nama Nawar. Nawar. Jadi hak mana hak betulnya? Aminah binti Ghifar ke Nawar? Hak ni sahih kedua ni. Sahih kedua. Jadi ulama-ulama kata orang hak tu lah. Nawar tu gelaran dia. Aminah tu nama dia. Hak tu lah. Nawar nama dia. Sebab kita kata sebab kita kata gap dia. Nama gelaran tu dah. Hak tu kita kata abang Ngoh. Tu Cik Ngoh. Hak tu Cik Su. Cik Ngoh tu nama ke dia, nama Aminah. Gitu. Kalau kita Cik Ngoh gitu. Cik Ngoh kau Cik Lu kau gapo kau tak kira lah. Jadi serupa juga ni gitu. Ketika mari kota, dia cerai bini dia tu bila di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada lagi nak bagi jadi ke cerita ni, nak bagi ada hukum ni. Umar bin Khattab pun pergi tanya Rasulullah lah. Sebab apa dia serah tak sedap lah tu, dia tanya tu. Serah tak sedap tentang hukum cerai dalam keadaan lagu tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh dia rujuk. Suruh dia rujuk balik. Pasal apa? Pasal dia telah tolak bid'i. Itu bukan hak cara Nabi nak. Kalau nak cerai pun ya kena cara juga. Lagu tu bukan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam nak. Sebab dia tolak rajul.
Jadi dengan cara rujuk tu mana hilang lah kesan hak tak molek tu, dengan rujuk tu jadi hilang. Sebab apa? Kalau terus mana dia maksiat, salah, itu maksiat. Jadi talak ni pun ada maksiat juga. Talak tu dosa juga, tak kena gaya. Maksiat ni kan berdosa lah. Berdosa juga. Hak mana hak talak bini tu? Jadi cara nak suruh hilang hak tu, rujuk dulu. Rujuk dulu. Jadi dari segi rujuk ni wajib ke hukum dia? Kau molek saja. Dua pula pendapat terbahagi kepada dua pula pendapat ulama. Malik dan Ahmad dalam riwayat masyhur daripada dia, dan ini juga pendapat jumhur ulama, majoriti ulama, bahawa mustahab, molek saja rujuk, tidak mesti, tidak wajib. Dengan arti kalau tidak rujuk tak dosa lah. Cuba kalau rujuk molek. Sebab apa? Mereka, alasan mereka je, iaitu nikah tu sendiri wajib ke? Nikah tu sendiri tidak wajib. Lepas tu mengekalkan perkahwinan pun tidak wajib juga. Tidak wajib juga. Tetapi ni dia sebut ni, pengarang kitab Hidayah Al-Marghinani tadi, dia kata wajib. Rujuk tu wajib. Kalau seseorang tu cerai bini dia pada masa hari kota, dia kena rujuk dulu. Rujuk tu wajib. Tak rujuk dosa. Gitu. Mengikut pendapat ni. Ada khilaf lah, ada khilaf. Bagi orang hak kata wajib tu, apa hujah dia? Cuba perhatilah kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh murhu fal yuraji'. Nabi suruh kata, suruh dia biar dia rujuk. Jadi perintah tu memberi makna wajib lah asal dia. Sebab apa? Sebab talak pada ketika mari kota tu haram. Jadi mengekalkan nikah wajib lah. Nak lawan hak haram saat itu, pada ketika tu haram. Talak tu sendiri tidaklah haram, tapi pada ketika mari kota tu haram. Jadi mengembalikan kepada hak asal itu wajib lah. Itu alasan dia. Lepas tu nak orang nak pegang lah. Pegang tu makna sebagai isteri dia lah. Bukan makna pegang tangan gitu. Pegang tu makna tahan dia, pegang dia sebagai isteri, tak lepas lah. Tak lepas maksudnya. Mana sebagai isteri dia, sehingga suci daripada haid yang pertama. Dia cerai tadi masa haid tu lah, suci daripada haid yang pertama. Lepas tu dia mari kota yang kedua pula. Lepas tu dia suci pula. Dia suci pula. Lepas tu baru kalau nak cerai. Kalau nak cerai lah. Dalam keadaan tak bersetubuh. Pas suci tu tak bersetubuh. Dalam riwayat ni dia sebut dua mari kota. Dua kali. Setelah dua kali mari kota, lepas pada tu suci tu barulah kalau nak cerai apa cerai, kalau tidak pun teruslah. Tapi berdasarkan hak kebanyakan riwayat, selepas sekali saja. Kayak tadi macam Ibn Umar ni, dia cerai pada masa mari kota, Nabi suruh rujuk dulu. Lepas tu bila dia suci, masa suci yang pertama tu, tak ada mari kota yang kedua, boleh dah cerai. Berdasarkan riwayat kebanyakan di cerita Ibn Umar ni, selepas daripada mari kota yang pertama, lepas suci tu boleh dah nak cerai. Tidak nanti kena mari suci, mari kota yang kedua, lepas tu suci pula daripada hak tu barulah kalau nak cerai apa boleh dah. Selepas suci daripada mari kota yang pertama, tapi dengan syarat jangan bertubuh lah juga. Hak tu tetaplah hak tu. Jadi dalam masalah ni khilaf ulama juga. Ada yang kata, ada yang setengah-setengah dia pegang berdasarkan riwayat ni, dua kali mari kota, lepas tu suci tu barulah boleh. Ada juga yang kata tak, dia pegang dengan riwayat sebut sekali mari kota, lepas pada tu suci tu boleh tak, dia pegang dengan tu. Jadi yang jadi beza pendapat ni sebab itulah, sebab hadis tu berbeza. Orang ni tarjih ni, orang ni tarjih tu.
Tetapi atas dasar kalau nak kira lebih cermat lah, lebih molek, iaitu selepas suci daripada mari kotor yang kedua, waktu lebih molek, lebih lama lebih molek. Kepada di manusia dia kutu lah, ketika dia nak tu kak, main-main lah, tak dengar orang kata dah nah. Tapi ketika nak cerah pun lagu tu juga ada juga perangai lain tu. Tak ada dah. Tak ada dah, lambat sangat. Beci terlajuk. Lagu tu lah. Boleh banyaklah hak berlaku lagu tu dalam masyarakat ni. Tak ada. Hak sebenarnya hikmat apa ya? Tolak sunni ni, tolak sunnah ni jadi kepayah tak lagi ni tak lagi. Ini nak suruh tak suruh jadi cerah. Nak suruh molek duduk dengan aman damai. Itu tujuannya. Dan suruh rojok saat ni, suruh rojok ini menunjukkan rojok ni tidak semestinya dengan bersetubuh. Sebab dia rojok ni ketika mari kotor. Dan bila mari kotor nak bersetubuh lah ke mana? Rojok sajalah, aku rojok balik lah. Batal kalau kata tadi tu. Tak sepakat tu, rojok balik. Gitu. Rojok tu mana kembali semula kepada asal lah. Dan rojok tidak semestinya setubuh. Satu lagi cara rojok ni tak kata apa-apa. Setelah suci daripada mari kotor tu, ya eret bini dia, pergi bersetubuh dalam bilik. Tu pun rojok juga. Dia tak kata apa pun, perbuatan dia tu menunjukkan rojok tu. Kalau tidak lagu mana? Dia cerah dah tak boleh. Tak boleh nak bersetubuh. Dalam keadaan cerah gitu tak boleh. Dia mesti ada makna rojok dah. Jadi perbuatan dia, makna rojok dengan perbuatan, rojok dengan perkataan. Itu dua cara. Atau rojok dengan kedua-duanya, lagi boleh lagu tu, lagi jelas. Bila sudah bersetubuh, dia tak boleh nak pula nak cerah. Kalau cerah jadi bid'i pula. Sebab hak tidak bid'i tadi, tolak sunni tu mana? Pada masa suci tu dia tak setubuh, dia tak bersetubuh. Dia tidak bersetubuh. Jadi bila tidak bersetubuh, barulah boleh tolak tu. Ni kalau dia sudah rojok, ataupun dia tak kata tapi di perbuatan dia tu, lagu tu menunjukkan payahlah dia tak boleh lah nak cerah. Kalau nak cerah juga jadi tolak bid'i lah. Nak suruh jadi sunnah, kena tunggu pula. Lama mari kotor, waktu suci pula. Begitu. Imam Nawawi ada sebut faedah apa yang molek, kata dia, kalau nak cerah ni selepas daripada suci, selepas daripada mari kotor yang kedua, suci selepas mari kotor yang kedua, sebab apa lebih molek? Ada beberapa alasan yang dia sebutnya. Antaranya supaya rojok-rojok tu bukan dengan maksud nak cerah, bukan dengan maksud nak cerah semata-mata, tidak. Jadi dia kena tahan, maknanya bini dia tu untuk satu masa yang dia boleh cerah dan lama. Lama tu kan boleh, biar dia nyatalah faedah rojok tu. Faedah rojok tu, rojok mana baik semula lah. Lepas tu dalam masa yang lama ni duduk rumah ke apa, tak makan sekali, tak kecek. Dia kata panas-panas tu dia semetar ya, kadang-kadang 2 malam 3 malam lama tu. Lepas tu dia jadi baiklah. Jadi ke siapa-siapa mari kau suruh royak, kau jadi teroyak, jadi dah mula kecek jadi molek, tak apalah. Itu tujuannya. Jadi yang lama tu kalau cepat duk ingat lagi, panas lagi duk nanti ni buat tak boleh ya. Nak cerah ni pada masa bayi kotor, nanti tunggu suci. Bila suci kira nak cerah. Jadi nampak situ macam nak cerah sangat. Hak sebenarnya Islam kalau boleh tak sih lah. Tak sih lah cerah gitu, mendorong ke arah cerah gitu. Jadi lagu mana? Bila suci tu lama lah masa,
Takkanlah dalam masa tu tak ada berlaku apa-apa yang menyebabkan jadi boleh duduk sekali, boleh senyum kamu kat aku. Ada orang buat mari makan dan kau buat masakan gapo, kau anak salah panggil kau, jadi boleh jadi belaka tu, boleh jadi mesra balik. Nak sapa kepada suci selepas mari kotor yang kedua, makan masa lama. Jadi itu nak nampaklah faedah rojok tu. Rojok tu nak suruh baik, sebenarnya nak suruh baik. Dan mana dalam talak raj'i ni faedah dia nya, talak raj'i, orang panggil talak boleh rojok ni, faedah dia nya lagu mana? Talak memang kira-kiranya putuslah hubungan suami isteri tu, tapi duduk dalam satu rumah lagi. Bukan kata talak tu maknanya tak boleh duduk sekali dah. Dah. Cuma tak boleh bersetubuh kalau selagi tidak rojok. Tak boleh. Sebab putus dah. Tapi putus pun masih boleh sambung semula. Dan kalau duduk suku, dia jadi payah tu nak cari, nak jadi ada sebab untuk mesra semula, jadi baik semula, jadi kecek semula. Biasanya kalau balas tu siapa tak kecek lah. Payah. Sebab itulah dalam syariat dia cerai ni mana duduk sekali, tidak tidur sekali. Gitu. Orang-orang tua kita kata apa ni, duduk sebumbung bukan sebilik. Gitu. Rumah sama tapi tidak bilik sama. Gitu. Kadang itulah. Tapi kalau talak ni talak apa nama ni, talak bain, orang panggil talak bain, mana talak hak tak boleh nak rojok. Kalau nak baik pun apa ni, kena nikah semula. Itu orang panggil bainunah sughra. Bainunah sughra, bain kecil. Putus, memang putus. Putus sungguh dah. Tak boleh nak rojok. Habis dah apa ni, edah ke apa. Kalau nak apa, nikah boleh nikah semula. Itu orang panggil bain. Tak boleh duduk sekali. Tak boleh duduk sekali lah kalau lagu tu. Satu lagi bainunah kubra. Bainunah kubra ni pun mana tak boleh nikah dah. Kecuali hak tina tu nikah dengan orang lain. Lepas tu dia cerak. Lepas tu baru boleh. Tu bainunah kubra orang panggil. Bain besar. Hak tu pun tak boleh duduk sekali. Tapi kalau talak raj'i ni masih boleh lagi. Tujuannya mana tidak berat lagi lah. Walaupun sudah kata dah talak dah, boleh duduk sekali lagi, boleh makan sekali, boleh ke apa. Cuma adalah sakok kata ni sakok. Tu nak suruh mikir lah. Nak suruh mikir. Payah kat lah kalau kita kata zaman sekarang lah. Sekala boleh suruh dia pergi ambil anak kau. Ni tak boleh, tu tak kecek dah. Payah juga. Jadi berlaku kadang-kadang anak tu jerit kau kadang-kadang. Dia bagi susah. Jadi berasalah kita memerlukan dia, dia memerlukan kita. Berasa. Ataupun sekala duduk tidur sekali, ni jadi tidak tidur sekali pula. Wah juga lah betul. Kalau tengok kau orang-orang tahu, malu juga. Banyak perkara lah. Dia main mikir, dan mikir. Bila dah sejuk dia main mikir lah. Tengah panas tak ada. Jadi itu tujuannya. Yang kedua, ini kata Imam Nawawi, sebagai hukuman kepadanya dan sebagai taubat bagi pihak dia daripada maksiat dia. Apa ya jadi kena tak boleh selalu tu, tak boleh selalu nak cerak. Kalau nak cerak pun lepas daripada mari kotor yang kedua, lepas tu suci tu. Jadi ambil masa tu sebagai hukuman ke atas dia. Jadi cerak-cerak ni pakai tak boleh main. Tak boleh main. Tu. Kalau berlaku tak kena kaya, ada hukuman pula. Hukuman tu kita kena turut lah. Jadi hukumannya berat lah. Sebab masa tu lama. Yang ketiganya, kalau suci yang pertama, katakanlah seseorang tu dia cerai bini dia pada masa mari kotor, lepas tu rojok balik, lepas tu suci tu selalu boleh cerai. Mana yang serupa dalam kuruk yang sama, masa yang sama juga. Misalnya kita kata dia suci, mari kotor suci, esok kita tahu suci tu cerai lalu. Maknanya serupa dalam satu kuruk juga. Kalau satu kuruk tu kita kira apa nama ni, 3 quru. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru.
Perempuan-perempuan tu dia kena tahan diri dia. Masa iddah dia ialah 3 quru, 3 kali suci atau 3 kali mai kotor. Ada khilaf ulama situ. Mana 3 kali mai kotor ni, mana kira-kiranya 3 bulan. Lebih kurangnya. Begitu, 3 bulan. Jadi barulah 3 bulan ataupun 2 bulan, lama tu. Tidak kata dalam satu quru, dalam bulan yang sama juga. Yang keempatnya, tujuan larat daripada tolak dia tu pada suci yang pertama, supaya lamalah duduk sekali tu dengan isteri dia. Iyalah, bukan selama mana dah duduk pun boleh pun selama ni. Masalah nak tahan dapat ke 2 bulan. Belah-belah tu nyadalah sebab-sebab yang jadi nak kecek, jadi mesra semula. Nak mesra semula. Pasal keadaan balah tu kan, dia perlu masa lah sikit. Boleh jadi setengah-setengah orang tu kalau sekali suci tu panas lagi, tak habis lagi, orang marah tu. Jadi dengan 2 kali hak tu lebih molek, lebih cermat lah. Walaupun ramai ulama berdasarkan kebanyakan hadis kata suci yang pertama tu sudah boleh dah. Tapi kalau kita ambil lebih cermat, melihat kepada hikmat dia tu, hak tu pun patut jugalah kita tu ikut tu molek. Sebab apa, dalam masa yang lama tu kalau kita ambil kira, boleh jadi dalam masa tu dia bersetubuh dengan isteri dia. Jadi bila bersetubuh tu, jadi yang hilang daripada jiwa dia tu sebab hak dia nak cerai. Dengan begitu dia akan pegang terus bini dia. Itulah hikmat dia aja. Tujuannya biar berlaku keadaan lagu. Bila berlaku tu kan sama-sama suka lepas pada tu. dia akan jadi gitu keadaan rumah tangga tu. Dia akan jadi gitu. Bila suka tak apa, boleh lah. Tak say sangat. Muka tahu dah kan hadis tadi. Sebab tu ya bab ni selepas hadis tadi. Sebab bab tadi. Mana cerah-cerah ni barang hak tu tak kena. Walaupun boleh tapi tak kena. Jadi hak dia tak kena tu kalau boleh tak sah lah. Cubalah cari jalan kira biar jangan jadi. Jangan berlaku. Jadi supaya tidak berlaku, inilah cara dia. Hak ni molek lah. Imam Nawawi kata 4 sebab ni. Jadi molek lah kalau kita pakai hak tu pun. Maknanya baru boleh cerai talak sunni ni setelah suci daripada haid yang kedua. Bukan suci daripada haid yang pertama tu boleh lalu. Berdasarkan hadis ni, pakai hak ni lebih molek. Tak apalah. Kemudian kalau nak pegang bini dia tu tak apa, lepas pada tu kalau nak cerai juga kira-kiranya dalam masa tu lama dah mikir tu, puas hati dah tu. Kalau tak boleh juga memang kira munasabah lah. Jadi hak ni lah tempoh ataupun masa Allah SWT perintahkan supaya kalau isteri-isteri tu nak diceraikan, masa tu lah fatalliquhunna li'iddatihinna, yani cerailah mereka pada masa mereka mula menghadapi permulaan bereddahnya, permulaan iddah dia. Jadi iddah ni apa ni nak kira kan quru tu, mana kira suci. Antara satulah apa ni Imam Syafi'i kata salasata quru tu 3 kali suci. Maknanya kalau seseorang tu dia cerai bini dia ketika bini dia tu suci, kira dah sekali. Jadi mai kotor tu 2 kali lah. Jadi cepat boleh habis. Alah kecepat tu lebih molek. Dia kira alah kecepat tu lebih molek. Mudah-mudahan tak kena sangat, tak apalah. Kalau ada orang lain duk tunggu dah nak habis edah cepat, dia boleh nikah banget dengan orang lain. Jadi hak ni pun rasa tak sedap juga tu. Cepat sangat bini dia ni nak boleh nikah dengan orang lain pula. Jadi boleh jadi dia mikir. Dia mikir. Ni kalau tidak ya, boleh nikah dengan orang lain. Jadi start dengan suci. Jadi li'iddatihi tu mana dia kira situ start kuruk dia tu. Tapi kalau mengikut Imam Abu Hanifah, dia tidak kata gitu. Mana 3 kali mari kotor. 3 kali mari kotor. Kalau 3 kali mari kotor, apa ni orang-orang tak setuju dengan dia lah.
Dia kata apa makna yang Nabi SAW tak bui itu? Dah cerai dah ketika mai kotor tadi, dia suruh rojok tu apa? Dia suruh rojok. Itu bukan masa cerai. Masa cerai masa suci. Menunjukkan suci itu dikira dah. Boleh kira dah. Kalau mai kotor tak boleh kira. Jadi lambat benar lah nak boleh habis edah tu. Kalau kira 3 kali edah tak? 3 kali mai kotor tak? Lambat benar lah. Jadi nyanyi kepada dia tu. Oh, kita kata laku setara mana dah. Nak kau nak cepat sangat. Tak kira lah. Baru padan ke muka tu masing-masing dah. Tak kenal sangat. Biar ni kau lain, ni kau lain sini. Dah ni pula kata sebab 3 kali tu molek lama lah nak suruh. Lama sikit edah tu. Dan mikir takut tak pulih lagi panah dia tu. Dia kata kau tu pula. Jadi masing-masing pendapat. Masing-masing pendapat. Kemudian hadis yang kedua tu lagu tu juga. Yang ketiga seperti hak dulu ya. Nabi SAW suruh rojok, lepas tu cerai bila dia suci. Jadi bila dia suci, jadi tak sebut suci yang kedua. Lepas pada mai kotor yang kedua tak sebut. Ataupun kalau dia mengandung, boleh juga. Kalau dia dapati dia mengandung, boleh juga. Cerai masa mengandung pun boleh. Hak tak bolehnya masa mai kotor. Tak apalah. Lepas tu panjang kita tak ada dah. Sekat tu dah di mana ni, wallahu a'lam. Wa akhiru ta'ala. Astagfirullah.